Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak mula tu, saya nak minta adik-adik saya yang form 5 ni boleh tak ke depan? Tak syok lah jauh-jauh. Dan kalau boleh depannya, boleh tak? Biar kalau air dia kena keluar, biar kena kat muka korang. Ya? Tak syok jauh-jauh. Saya nak tengok muka masing-masing. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini semua form 5 Allahu Akbar. Banyak ni je form 5. Perempuan lagi ramai. Itu simptom akhir ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar apa saya? Dengar ke? Dengar. Kita kena pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya semua puji-pujian adalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita memohon pertolongan daripadanya, dan kita memohon keampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada siapa pun yang akan dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tiada siapa pun yang akan dapat memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa, dialah Tuhan yang Maha Satu, dialah Tuhan yang Maha Tunggal, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang berada dalam surah ini terutamanya sebab apa? Yang dalam surah ini mendengar, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Subhanallah. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berserah diri muslim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, semua manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada jiwa yang satu. Daripadanya diciptakan seorang pasangan, dan daripada mereka berdua dikembangbiakkan menjadi lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang kamu selalu meminta-minta kepadanya. Dan eratkanlah tali persaudaraan. Eratkanlah tali persaudaraan, silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu semua. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat, yang benar menurut Islam. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan-amalan kamu. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah yang berjaya.
Dialah berjaya dengan kejayaan yang besar. Amma ba'd, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita keizinan bertemu. Kalau bukan disebabkan majlis ini, saya pun segan nak datang sini kan. Dah lama saya tak datang sini. Alhamdulillah. Dan kita dipertemukan dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sebelum bulan Ramadan lagi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ya Allah barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkati kita pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban dan seterusnya menyampaikan kita dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hari ini bukan saja kita dah sampai Ramadan, bahkan kita dah sampai malam yang keberapa ini? 16 dah. Subhanallah. Merupakan nikmat yang paling besar. Allahu Akbar. Nikmat yang besar. Dah 16 malam kita berada dalam bulan Ramadan. 16 malam. Kan? Orang lain ada tak yang 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan dia sudah pun meninggal dunia? Ada. Tapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam bulan Ramadan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan sebelum Ramadan dia sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan umurnya hayatnya ke dalam bulan Ramadan. Dan kita hari ini alhamdulillah sampai ke bulan Ramadan. Rugilah kita kalau kita main-main dalam bulan Ramadan. Rugilah kalau kita melepaskan peluang dalam bulan Ramadan. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbarnya ada 3 tangga. 3 anak tangga. Nabi menyebutkan amin, langkah kedua Nabi menyebut amin, langkah ketiga Nabi menyebutkan amin. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan amin? Sedangkan kami tidak mendengar apa-apa daripada mulutmu tentang suatu permintaan pun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahawa ketika aku menaiki mimbar itu, Jibril alaihi salam datang. Dia mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugilah bagi seseorang yang mempunyai ibu dan bapa. Rugi, celaka dia. Yang masih ada ibu dan bapa, ataupun salah satu daripada mereka, tetapi dengan keberadaan ibu dan bapa itu tidak membuatkan dia masuk dalam syurga. Rugi dia. Sebab apa? Sepatutnya bila ada ibu dan bapa, ada ataupun salah satu daripada mereka, itu boleh membuatkan kita, kebarangkalian kita untuk masuk dalam syurga lebih lagi. Sebab apa? Sebab kita boleh berbakti kepada ibu dan bapa. Berbakti sungguh-sungguh selagi masih ada ibu dan bapa. Berbakti sungguh-sungguh. Orang yang sudah kematian bapa atau kematian ibu tahu berapa ralatnya hati mereka setelah kematian salah seorang daripada mereka. Rugi. Amin yang kedua macam mana? Amin kedua, Jibril mendoakan, rugilah ataupun celakalah bagi seseorang yang bertemu dengan Ramadan. Bertemu dengan Ramadan tapi tidak membuatkan mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Celaka mereka ini. Dapat jumpa dengan Ramadan, kita lah. Jumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, 3 hadis yang bunyinya seakan-akan sama tapi mempunyai mesej yang kuat berkenaan dengan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan dan kesungguhan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan semua dosa-dosanya. Umur kita 20, dosa kita diampunkan. Umur kita 30, semua dosa kita diampunkan. Umur kita 50, 60, dosa kita semua diampunkan. Disebabkan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Ya. Itu amal yang kedua. Maknanya kita bulan Ramadan buat sungguh-sungguh adik-adik sekalian. Buat sungguh-sungguh. Apatah lagi kurang ni dalam musim-musim lebaran, betul tak? Betul tak? Nak dekat SPM. Buat sungguh-sungguh. Korang di antara manusia dalam planet ini yang sangat-sangat berharap dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ini. SPM dah dekat dah.
SPM dia bulan 11. Subhanallah. 4 bulan lagi. 4 bulan lagi ya? Siapa kata 4 bulan lagi? Tolak tidur, tolak makan, tolak mandi, tolak main apa semua, tinggal berapa hari saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolak raya lagi. Allahu Akbar. Itu amin yang kedua. Amin yang ketiga, celakalah ataupun rugilah bagi seseorang yang mendengar nama aku disebut tapi tidak mengucapkan selawat ke atas wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita tahu sallallahu alaihi wasallam sama ada dengan suara yang didengari ataupun dalam hati Quran Tuhan bersabda. Ya. Biasakan ya. Dalam majlis tazkirah, majlis agama, insya-Allah kita akan banyak dengan nama Nabi disebut. Bila dengar saja sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan dengan pentingnya kita mengambil kesempatan yang kita ada di dalam bulan Ramadan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kata tak sempat nak cakap panjang-panjang ni. Pukul berapa dah ya? 8.50. Kita habis pukul berapa? Sampai pukul berapa ni? Sampai pukul 10. Kan? Sampai pukul sebelum pukul 9 kita habis insya-Allah Korang pun nak solat kan? Nak tarawih lagi kan? Dan berkenaan dengan SPM ni juga. Korang tahu tak? Minggu hadapan merupakan minggu yang terakhir dalam bulan Ramadan. Bukan minggu terakhir, 10 hari terakhir, betul? 10 hari terakhir dalam Ramadan ni apa sebenarnya? Apa dia? Shopping. Apa dia? Qiyamul Lail yang mulai dari malam, subhanallah. Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Hadirin sekalian, tahun lepas saya ada jumpa dengan satu orang budak dekat Masjid Shah Alam. Dia datang daripada mana? Daripada Pandan. Apa? Pulau Pandan. Pulau Pandan jauh tengah kan? Ni apa? Pandan. Kampung Pandan. Daripada Kampung Pandan datang naik bas, datang naik komuter semata-mata untuk beriktikaf di masjid. Dia form 5. Subhanallah. Kerana apa? Di tempatnya tak ada program-program iktikaf di tempat di Kampung Pandan ketika itu. Sekarang mungkin ada wallahu alam. Saya tanya dia kenapa. Saya rasa sangat terharu dan bila kita dengar seorang remaja yang buat baik, yang buat soleh, kita akan rasa cinta dan rasa sayang sekali. Ya. Hadirin sekalian, remaja yang hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bakal mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. 7 golongan yang bakal mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada siapa pun yang dapat memberikan naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, iaitu remaja-remaja, pemuda-pemuda yang hidupnya membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadikan itu sebagai motivasi. Tak kiralah orang lain nak buat apa pun. Orang lain nak enjoy, nak pergi jom heboh, nak pergi pasar malam, nak pergi pasar raya, nak pergi bazar, nak pergi dandu, mana ada ke remaja lagi? Nak pergi tomboy apa? Tomboy? Apa-apalah, asalkan berseronok. Tapi remaja-remaja yang hidupnya atletik masjid. Lagi mana? Masjid. Nak lepak kat mana? Masjid. Nak study kat mana ni? Masjid. Nak meeting kat mana? Meeting. Masjid lah. Subhanallah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua daripada 7 orang yang bakal mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Lelaki-lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Subhanallah. Hati lelaki-lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Kalau nak ceritakan 7 golongan ni panjang, saya skip. Ya, tapi saya sebut tadi berkenaan dengan remaja-remaja, iaitu siapa? Saya termasuk tak? Tak termasuk. Sampai hati. Kuat jedelingnya. Kan? Tak boleh saya nak masukkan juga diri saya. Kan? Remaja-remaja, pemuda-pemuda yang hati yang tumbuh membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nombor 2 tadi ialah lelaki-lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Subhanallah. Itu berkenaan dengan kita mengambil kesempatan keluar dalam bulan Ramadan ini. Sungguh-sungguh. Orang ramai semua ambil kesempatan, betul tak?
Peniaga ada kesempatan tak bulan Ramadan? Ambil, jangan tak ambil. Hotel, pemilik hotel ambil tak kesempatan bulan Ramadan? Ambil, jangan tak ambil. Shopping kompleks ambil kesempatan tak? Ambil, jangan tak ambil. Mereka datang di Ramadan, mereka buat diskaun. Walaupun diskaun itu sebenarnya nipu je lah. Yang bazar Ramadan pula berniaga, ambil kesempatan. Yang hotel pula menyediakan berbagai-bagai package buffet yang RM50, RM40 kenikmatan. Subhanallah. Astagfirullah. Tapi kita ini, orang Islam ini, mesti juga ambil kesempatan. Macam mana kesempatan yang kita ambil? Memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bulan Ramadan ini selalu kita dengar tazkirah daripada para ustaz, para pendakwah berkenaan dengan satu ayat Al-Quran. Iaitu ayat dalam kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kalau kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Siapa? Saya. Orang semua merupakan orang yang beriman. Ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman aja tak terasa. Bila Allah sebut dia, ya ayyuhallazina amanu, ayat ini khusus untuk orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang sahut. Hanya orang yang beriman saja yang terasa hatinya. Orang yang tidak beriman 100% hatinya tak ada rasa apa-apa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah ditetapkan, telah difardukan, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan, sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada golongan yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin sekalian, takwa ini biasa kita dengar dalam tafsirah, kita dengar dalam buku, kita dengar dalam majalah, kita dengar dalam surat khabar, kita dengar dalam khutbah Jumaat, kita biasa dengar setiap minggu. Ittaqullah. Dalam mukadimah tadi pun saya bacakan 3 ayat berkenaan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa? Maksud takwa ini banyak. Ya, macam-macam maksud dan makna terlampau meluas. Tetapi saya tertarik untuk berkongsi dengan adik-adik sekalian berkenaan dengan satu definisi takwa yang ditanyakan oleh Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu beliau merupakan seorang Amirul Mukminin. Beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apakah maksud takwa?" Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau melalui satu kawasan yang satu lorong yang penuh dengan duri?" Lalu Umar pun berkata, "Ya, aku biasa melaluinya." Lalu Ubay pun bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Apa yang kau lakukan wahai Umar, wahai Amirul Mukminin?" "Apabila aku melalui kawasan yang berduri, aku akan melaluinya dengan penuh berhati-hati. Aku akan mengelakkan kawasan yang berduri." Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pun berkata, itulah maksud takwa. Apa yang kita faham tadi? Duri itu maksudnya apa? Tepat saja. Allahu Akbar kabira. Putri Allahu Akbar. Allah. Duri itu adalah takwa. Duri itu adalah merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu sesuatu perkara itu merupakan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dosa, maka kita elakkan. Kita hidup kat dunia ni, adik-adik sekalian, baca ni perempuan banyak ni, kita macam tak kaya. Memang macam ni je. Tak apa, teruskan berselingan. Kita berjalan dalam kehidupan kita yang panjang ini. Adik-adik umur berapa? 17 ya? 17. Kehidupan yang sangat panjang. Tengok pakcik-pakcik, abang-abang kita, mak-mak kita, dah umur berapa? Umur 30, umur 40, umur 60, 70 dan sebagainya. Kita menjalani kehidupan ini bagaimana macam akar tadi, mana kisah tadi. Berjalan dengan penuh berhati-hati. Kita tak boleh sembrono. Tak boleh. Tak boleh. Orang buat, kita nak buat. Orang buat, kita nak ikut. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Tak boleh. Dalam kehidupan kita ini, kita mesti berhati-hati. Semuanya.
kita mesti mempertimbangkan. Nampak kita nak buat aja kita timbang. Dosa ataupun pahala. Dosa ataupun harus. Kalau harus, silakan. Kalau dosa, elakkan. Boleh tak dalam kehidupan itu kita terapkan dalam hati kita macam itu? Kalau boleh, subhanallah. Antum mempunyai salah satu daripada sifat ketakwaan. Nak tengok TV, alamak, ada dosa ni, tak boleh. Boleh tak? Nak buka YouTube, YouTube ni dalamnya ada orang tak pakai baju, ada orang tak pakai baju, bajunya terdedah-terdedah gitu. Haram tak? Haram, elakkan. Itulah takwa. Solat, kalau tak solat, Allah marah tak? Kalau tak solat, dosa tak? Mana dosa besar? Ada orang yang berpuasa tapi tidak solat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh macam itu. Solat merupakan tiang agama. Ya, mesti solat. Solat adalah karya yang paling karya paling power satu. Ya, paling utama dalam kehidupan. Kalau tak ada tiang ni, apa akan kita bangunannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua meninggal dunia. Ya, tiang solat penting. Ya, riba kita jauhi. Kalau kita buat, kita bersih. Mulut kita mengumpat, mulut kita mengata orang, mulut kita menyupah orang, mulut kita melaknat orang, mulut kita mengutuk orang, mulut kita bercakap perkara berdusta. Namimah dapat Melayu tu? Ada domba. Ya, tak boleh. Ya. Lidah di antara anggota tubuh kita yang paling banyak membuatkan kita berdosa. Yang paling banyak membuatkan kita berdosa. Paling banyak. Saya tak? Percayalah. Kalau tak saya pun percayalah. Ya, ni kat dalam surah ni pun ada yang mengumpat. Lama yang cakap lagi, insyaAllah kita nak lihat. 8:59 jam saya. Yang tu 8:50. Itu berkenaan dengan takwa. Pentingnya takwa banyak kali disebut dalam tazkirah, dalam ceramah, dalam kuliah. Pentingnya takwa dari sekalian. Macam mana nak takwa? Macam mana nak takwa? Macam mana takwa? Allah Subhanahu wa taala dah sebut pun. Apa formulanya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa dia? Itulah kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada. Itulah kitab Al-Quran yang tak ada keraguan, tak ada sama-sama, tak ada confuse. Clear. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mahu bertakwa, Al-Quran itu formulanya. Minggu ni masing-masing akan menyentuh nuzul Quran, kan? Nuzul Quran. Dah berapa khatam dah? Setakat nak hari ke-16 ni. Tetap maksud saya sepanjang kehidupan ni. Dah berapa kali khatam dah? Sepanjang kehidupan. Dah 17 kali dah kan? 17 kali dah? Betul kawan ni. Kan dah dosa dah duduk. Belum berpahala pun dah dosa. 17 tahun hidup, 17 tahun berkhatam Quran. Kemungkinan sebab bulan satu tahun mungkin ada 4 kali, 5 kali subhanallah. Tapi ini sekalian, adakah kita khatam itu dengan kita memahami? Siapa yang kat sini dah baca Al-Quran dan tengok makna? Subhanallah. Tak usah sebut nama orang lah. Tak usah sebut nama orang, nama kita sendiri. Kalau kita belum, silakan mulakan malam ini atau malam itu. Sebab kalau kita baca Al-Quran, tapi tidak faham makna, kita mendapat pahala, tapi manfaatnya tidak 100%. Islamin dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Kalau kita nampak satu petunjuk, satu papasan dia dan kita tak faham, susah tak? Kemungkinan kita tak tahu. Tapi kita faham, ini pergi ke Melaka rupanya, yang ke sini pergi ke Johor. Kan? Kita faham. Tapi Al-Quran kita baca tapi tak faham. Orang yang mengaji Al-Quran, yang mengaji pengajian Islam, yang faham bahasa Arab, subhanallah, mereka baca satu kali dia terus faham. Siapa lagi? Quran. Belajar bahasa Arab kan? Betul tak? Baca Quran, faham terus kan? Tak faham? Fahamkan.
Korang dah belajar bahasa Arab. Kalau boleh baca terus faham. Kalau tak faham, baca bahasa Arabnya dan baca terjemahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 145, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini spesial sebab diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk apa? Huda'inna, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, merupakan penjelasan, perincian kepada petunjuk tersebut. Dan wal Furqan, itu dia pembeza di antara yang baik dan buruk. Kalau kita baca Al-Quran tak faham makna, jadi tak merupakan satu huda. Wa bayyinatin minal huda, wal Furqan, tak juga. Jadi baca Al-Quran dengan penuh kefahaman. Hadirin sekalian, itu sahajalah mesej yang saya nak sampaikan. Ada pukul 9 dah jam saya ni. Manfaat dan sungguh-sungguh kehidupan kita ini, adik-adik semua dah khatam Al-Quran dah banyak kali dah. Baca Al-Quran dengan penuh kefahaman, dengan baca Al-Quran dengan tidak kefahaman lain. Adik-adik biasa baca novel kan? Tak biasa. Ya ke? Saya tak percaya lah. Ya. Kalau ya tu memang akan respect kan. Saya pun berhenti baca novel sejak umur saya kekatan 2. Sampai sekarang tak baca novel. Kekatan 2 saya baca, tidak kali baca novel. Tapi masa tu tak ada novel, cinta Islami kan. Dulu semua cinta yang melaut. Cinta Islami yang melaut juga. Saya baca sangat lah ya. Baca Al-Quran, subhanallah. Baca Al-Quran, baca hadis. Okey, bodoh yang baca Al-Quran, yang baca novel. Apa korang baca? Hati terbuat. Orang dalam kita tu kecewa, dia pun kecewa juga. Orang tu ketawa, kita pun ketawa juga. Orang tu meninggal dunia, bapaknya meninggal, kita pun terasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak? Orang tu naik kereta, kita pun terasa macam naik kereta. Dalam novel. Tapi ada tak kita baca Al-Quran macam itu kita rasa? Tak. Sebab apa? Kita tak faham maknanya tuan-tuan sekalian, pelajar-pelajar sekalian. Saya tunjukkan kepada semula, pada diri saya juga. Baca Al-Quran, tengok mana. Baca Al-Quran, tengok mana. Baca Al-Quran, tengok mana. Dan insya-Allah perasaan yang sangat berbeza. Perasaan yang sangat berbeza. Hubungan kita dengan Allah makin dekat. Sebab tu orang-orang Eropah, orang-orang di US, orang-orang di Sydney, Australia, orang di Eropah, di Amerika, di Germany, mereka semua masuk Islam kerana apa? Kerana mereka faham baca Al-Quran. Mereka bukan baca Al-Quran yang bahasa Arab, sebab mereka tak faham. Sejak 9/11 yang berlaku peristiwa apa? Twin Tower tu, Twin Tower KL. Tidak begitu. World Trade Center. Sejak jatuh bangunan itu, tiba-tiba timbul satu perasaan ini tahu apakah Islam itu. Lalu mereka pun mula bertanya dengan orang Islam, lalu orang Islam pun memberikan Al-Quran terjemahan. Dan mereka baca, bukan mereka baca daripada kulit, baca kulit dan kulit tak. Mereka baca daripada kulit sampai ke kulit. Dan mereka penuh terasa. Dan akhirnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah rahsia kenapa orang masuk Islam, baca Al-Quran. Kita ni dah beragama Islam dah lama dah. Tapi kita baca Quran tak. Kita seronok dengan lagu, kita seronok dengan sampan-sampan, kita seronok dengan buat sebagai azimah. Tapi bukan itu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran adalah hudadina wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baca dengan penuh makna, adik-adik sekalian. Itu saja permintaan saya. Kalau boleh bermula dengan malam ini. Dan juga tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cuba kita baca Al-Quran dan kita faham dan rasailah kenikmatan. Bila kita baca Al-Quran tak kita faham, kita akan baca terus dan baca terus. Tapi bila kita baca Al-Quran, baca makna, kita akan baca, kita akan makna dan kita akan berfikir. Kita baca dan kita akan makna, kita akan termenung. Kita baca dan tengok makna, kita akan merasa. Yang jumpa ayat menangis, kita akan menangis. Yang akan jumpa ayat tersenyum, kita akan tersenyum. Cakap itu sahaja.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan buat sholat sunat bersyukur tarawih yang akan